Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak dan memalukan sahabat-sahabat semua. Ya, apabila perkara atau isu ini menjadi viral yang diperkatakan oleh warganet sosial media. Di sosial media ketika ini, wartawan Harakah dan seorang individu Walam direman kerana dikatakan menceroboh rumah Menteri Besar Selangor. Dan apa yang mengejutkan sahabat-sahabat semua, kononnya mereka cuba menghadiri mesyuarat yang ada di rumah Menteri Besar berkenaan, tetapi yang mengejutkan, mereka tidak punya jemputan. Apa maksudnya sahabat semua? Maksudnya mereka tidak dijemput, lalu mereka cuba menceroboh rumah Menteri Besar ketika itu. Jadi ini yang berlaku sehingga itu mereka telah direman sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda kenyataan media hari ini yang saya petik ya daripada Malaysia Kini. Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Wartawan Harakah antara 3 individu direman ceroboh rumah Menteri Besar Selangor. Wow, sangat-sangat memalukan sahabat semua. Ya, begitu terdesaknya mereka sehingga sanggup menceroboh. Ya, tiga lelaki ini termasuk seorang wartawan media rasmi. Parti PAS adalah antara 3 individu yang direman 2 hari lepas ya, selepas menceroboh masuk kediaman Menteri Besar Selangor di Shah Alam semalam. Dan Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, pihak berkuasa mendapat kebenaran daripada mahkamah untuk menahan mereka sehingga esok hari ini. Katanya siasatan dijalankan mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda yang sebanyak RM1.000 atau kedua-duanya sekali. Menjelaskan insiden tersebut, Muhammad Iqbal berkata suspek berusia 31 tahun hingga 35 tahun tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Kesemua suspek memberi alasan mereka masuk untuk menghadiri satu mesyuarat yang diadakan di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor tetapi tidak mempunyai jemputan secara rasmi daripada pihak Menteri Besar, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi jelas itu adalah satu penipuan, pembohongan dan mereka masuk tanpa jemputan. Itu adalah satu kesalahan yang besar kerana menceroboh dan cuba untuk menjadi spy, mengetahui apakah agenda dalam mesyuarat tersebut. Ya, kalau kita lihat hari ini, tular video klip pendek memaparkan 3 lelaki yang ditahan termasuk seorang daripadanya dikatakan wartawan Harakah, media rasmi daripada Parti PAS. Seorang lagi suspek ialah dipercaya seorang pengguna media sosial yang aktif serta aktivis PAS di Gombak. Muhammad Iqbal berkata, polis menerima laporan berkenaan kejadian itu kira-kira jam 6.10 petang. Katanya aduan itu dibuat pembantu operasi di kediaman rasmi Amiruddin Sari tersebut. Dan tambah polis lagi, siasatan mendapati semua suspek menggunakan proton wajah untuk memasuki kediaman rasmi Menteri Besar Selangor melalui Pondok Pos. Pengawal utama tanpa mengemukakan sebarang jemputan secara rasmi daripada kerajaan negeri. Bertindak atas maklumat itu kira-kira jam 7.30 petang, tangkapan ke atas kesemua suspek dibuat katanya. Menurut Muhammad Iqbal, proton wajah yang digunakan oleh suspek turut dirampas dan difahamkan. Wartawan terbabit cuba memasuki premis berkenan pada awalnya tapi tidak dibenarkan kaki tangan yang bertugas di situ. Dia kemudian cuba menyelinap dengan bersembunyi di dalam proton wajah yang dinaiki 2 individu lain kononnya untuk bermesyuarat. Bagaimanapun, cubaan itu terbongkar selepas anggota polis memeriksa kenderaan terbabit apabila ia diletakkan di parkir kediaman rasmi berkenaan. Jurucakap Pejabat Menteri Besar Selangor mengesahkan kejadian itu, ya, yang mana mereka telah ditahan polis dan dibawa ke Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam semalam atas dakwaan cuba menceroboh, kata pengawal itu lagi. Wow, ini antara perkara yang amat-amat memalukan sahabat-sahabat semua. Jadi dengan kejadian seperti ini, kita berharap ya, kediaman-kediaman seperti kediaman Perdana Menteri, menteri-menteri lain harus mengetatkan ya kawalan, kerana kita percaya kalau perkara ini berlaku terhadap apa yang berlaku di kediaman Menteri Besar ini,
Ya, mungkin juga akan berlaku di kediaman ya Perdana Menteri, menteri-menteri yang lain. Kerana apa? Ya, kerana mereka begitu terdesak hari ini untuk mencari ya maklumat ya untuk dipusingkan dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Ini adalah antara satu tindakan yang tidak bermoral, yang tidak bertanggung jawab, memalukan sahabat-sahabat semua. Wartawan PAS, ya wartawan daripada media Harakah rasmi daripada Parti PAS, dan seorang walaun, seorang walaun pula, seorang walaun sahabat semua aktivis yang cuba menipu masuk, tetapi akhirnya terbongkar segala apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Dan satu lagi kenyataan sebelum saya akhiri, ya kenyataan daripada Fahmi ya ditujukan kepada Menteri Besar Lato-Lato, katanya tumpu tugas dan berhenti karaoke tengah malam, bukan saya tengah malam, waktu subuh, sehingga dikatakan 2 pagi ke 3 pagi berkaraoke. Tapi kebajikan masalah air tidak diselesaikan di negeri Kedah, sibuk pula untuk berkaraoke dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, amat memalukan. Jadi hari ini Menteri Komunikasi Fahmi, YB Fahmi Fadzil, berkata Muhammad Sanusi Muhammad Nur seharusnya memberi tumpuan kepada tugasnya sebagai Menteri Besar berbanding sibuk bercakap tentang langkah Dubai. Fahmi turut membangkitkan tindakan Sanusi sebelum ini yang menyertai sesi karaoke di TikTok. Sebelum dia bercakap tentang langkah Dubai, katanya, tanya dia apa jadi dengan litar lumba di Kedah. Saya rasa daripada dia komen tentang ini, mungkin Sanusi perlu ubah sikapnya, katanya. Berhentilah berkaraoke tengah malam dengan perempuan An-Nabi dan fokus mentadbir, katanya, seperti di Petik Kosmo. Sanusi sebelum ini telah mempertahankan tindakannya menyanyi bersama wanita-wanita TikTok dengan menyatakan ia bukanlah perkara yang melanggar undang-undang maupun agama. Ia perkara remeh saja dibandingkan isu Ashabul Kahfi, katanya, yang dikaitkan dengan Perdana Menteri. Musuh politik ambil kesempatan edit bahagian tertentu, katanya, dan disebarkan dengan meletakkan caption panas seperti berhibur sampai pagi, karaoke dengan bini orang, tapi ya ulama PAS tahajud cinta, banyak lagi. Saya baca semua komen itu, katanya, seperti dipetik Sinar Harian pada 28 Desember yang lalu. Berkenaan langkah Dubai, Sanusi sebelum ini menyatakan istilah yang lebih sesuai adalah langkah caukit, memandangkan perbincangan menjatuhkan kerajaan sebenarnya sudah berlangsung sejak di Kuala Lumpur. Kalau sebelum ini Lebay Hadi Awang mengatakan mereka tidak ada rancangan, Mahathir mengatakan mereka tidak ada rancangan langkah Dubai, tetapi bagaimana dengan kenyataan daripada Sanusi ini? Katanya perbincangan untuk menjatuhkan kerajaan sebenarnya sudah berlangsung sejak di Kuala Lumpur, dan langkah yang sebenarnya harus dipanggil, katanya, adalah langkah caukit. Jadi siapa yang menipu, siapa yang menunggang, dan kita lihat hari ini jelas bahwa apa yang mereka lakukan hari ini tidak lain tidak bukan ya hanyalah berpolitik sepanjang zaman, berkaraoke sampai pagi, tengah malam, ya mau menebuk atap. Ini yang mereka lakukan, sahabat semua. Negeri yang mereka pimpin ya tidak pula terjaga. Masalah litar, sehingga ke hari ini muncul lagi skandal, sahabat-sahabat semua. Dan siapa yang mengetahuinya dikatakan seperti mana yang didedahkan oleh Brother Iswardi, juga adalah salah seorang pemimpin daripada Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara perkara yang amat memalukan ya. Jadi sementara itu YB Fahmi menggesa Sanusi juga agar memberi perhatian kepada isu yang dihadapi di Kedah, antaranya Nadir Bumi. Saya rasa dia ada masalah lebih banyak. Dia Menteri Besar, dia bukan ahli parlimen, jadi fokus kepada tugas masing-masing, katanya. Seperti dipetik. Itu dia satu nasihat yang padu ditujukan kepada Menteri Besar Lato-Lato yang hanya tahu membuat bising, berkaraoke sampai tengah malam bersama dengan wanita-wanita. Kerja sebagai Menteri Besar terbengkalai, projek-projek terbengkalai, hanya pandai diumumkan dan sebagainya. Namun apa yang lebih memalukan, sebentar tadi wartawan Harakah dan walaun ya telah direman polis kerana mencuba ataupun menceroboh rumah Menteri Besar Selangor. Sampai begitu terdesaknya mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pandangan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Ya, jangan sampai menjadi seperti walaun-walaun tit, ya sanggup melakukan apa saja, ceroboh, fitnah, menghasut dan sebagainya. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Apa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.